أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Sambungan Fadilah Ramadan. Telah berkata pengarang kitab ini, Raisul Muhaddisin Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, keseluruhan Al-Quranul Karim diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan ini, yakni pada bulan Ramadan, dan kemudian diturunkan sedikit demi sedikit ke dunia bersesuaian dengan peristiwa dalam tempoh 23 tahun. Selain itu, suhuf-suhuf telah dikurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sama ada pada tanggal 1 atau 3 Ramadan. Nabi Daud alaihissalam telah menerima Zabur pada tanggal 18 atau 12 Ramadan. Nabi Musa alaihissalam telah dikurniakan kitab Taurat pada tanggal 6 Ramadan. Dan Nabi Isa alaihissalam menerima Injil pada tanggal 12 atau 13 Ramadan. Daripada kenyataan-kenyataan ini, jelaslah bahawa kalamullah mempunyai kaitan yang rapat dengan bulan Ramadan. Oleh kerana itu, ada diriwayatkan tentang amalan memperbanyakkan tilawah pada bulan ini dan turut menjadi amalan para masyayikh. Setiap tahun Jibril alaihissalam datang memperdengarkan seluruh Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesetengah riwayat mengatakan bahawa Jibril alaihissalam juga mendengar bacaan Quran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan menggabungkan kedua-dua hadis di atas, para ulama telah mengeluarkan hukum bahawa membaca Al-Quran sebagaimana yang telah biasa diamalkan dalam kalangan umum adalah sunat. Ringkasnya, tilawah patut dilakukan sebanyak mungkin dengan memberi perhatian yang khusus kepada amalan itu, dan mensia-siakan masa yang telah terluang daripada tilawah adalah satu perbuatan yang tidak patut. Oleh kerana itu, pada akhir hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menarik perhatian kita secara khusus kepada 4 perkara, dan telah memerintahkan kita untuk memperbanyakkan perkara-perkara tersebut pada bulan ini. Pertama, kalimat tayyibah, la ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, doa meminta syurga. Yang keempat, doa meminta perlindungan daripada neraka. Oleh sebab itu, menghabiskan sebanyak mungkin masa lapang dengan perkara-perkara ini adalah satu tuah, dan inilah bentuk penghargaan sebenar kepada suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah satu kesusahan lidah kita mewiridkan selawat ataupun kalimah tayyibah di samping segala urusan-urusan duniawi. Satu syair berbunyi, walaupun saya dibebani dengan segala kesibukan duniawi, tetapi masih aku tidak lalai daripada mengingatimu. Selepas itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan beberapa keistimewaan bulan ini dan adab-adabnya. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Hadapilah bulan ini dengan penuh semangat dan kesungguhan. Janganlah pula meluahkan perasaan dengan memukul-mukul dan memekik-mekik sebagaimana kebiasaan ramai orang ketika menghadapi Ramadan pada musim panas.
Demikian juga kalau secara kebetulan tidak sempat bersahur, maka janganlah pula bermuram durja sejak pagi lagi. Demikian juga jika mengalami kesusahan semasa bersolat tarawih pada malam hari, maka seharusnya kesusahan itu ditanggung dengan penuh kegembiraan. Janganlah pula menganggapnya sebagai satu musibah dan bala. Yang demikian itu adalah satu perkara yang sangat merugikan. Untuk kepentingan duniawi yang kecil ini pun, kita semua ini sanggup meninggalkan makan, minum, tidur dan rehat. Apalah pentingnya perkara-perkara itu jika dibandingkan dengan keredaan ilahi yang ingin dicapai. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Ramadan adalah bulan simpati. Ya, ini bulan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Jika 10 jenis juadah disediakan untuk berbuka puasa, maka sekurang-kurangnya 3 atau 4 jenis makanan hendaklah diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau kita buka puasa, lauk kita banyak kan? Kita mewah lauk. Jadi dalam kitab ni Nabi SAW menerangkan jika 10 jenis juadah disediakan, Nabi kata Ramadan adalah bulan simpati. Yang ini bulan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Jadi jika 10 jenis juadah, 10 makanan dalam keluarga kita, 10 jenis makanan disediakan untuk berbuka puasa, maka sekurang-kurangnya 3 atau 4 jenis juadah itu hendaklah diberi kepada orang-orang miskin. Sedangkan tuntutan yang sebenar ialah kita sepatutnya memberikan yang lebih baik daripada apa-apa yang diperuntukkan kepada kita, dan setidak-tidaknya hendaklah memberi kepada orang lain perkara yang sama dengan apa-apa yang ada pada diri kita. Ringkasnya, setakat mana yang kita mampu, kita hendaklah memberi sebahagian daripada makanan berbuka dan bersahur kita kepada orang-orang miskin. Jadi bagi makan orang miskin ni bukan setakat buka puasa, sediakan juga sikit lauk untuk dia sahur. Jadi macam masjid kita ni, hari-hari kita buka puasa masjid, hari-hari kita masak lebih kurang 250 orang hingga 300 orang makan. Tiap-tiap malam masjid belanja 3,000. Saya beritahu tuan-tuan, tiap-tiap malam perbelanjaan 3,000 untuk bagi makan semualah, lauk, pauk, air, teh, kuih, itu, ini, buah-buahan. Kita kira satu kepala tu RM10. Jadi anggaran kita antara 250 hingga 300 orang. Jadi bila kita makan, biasanya bila kita orang masak, kita suruh orang masak makan, biasanya orang yang masak ni pun hati dia baik kan. Bila dia masak untuk masjid, kita cakap 300, dia tambah lagi 30 orang kan. Bang Sulaiman, kadang-kadang dia masak, kita cakap 300 orang makan, dia pun nak ambil bahagian daripada pahala tu, dalam diam-diam dia tambah lagi 30 orang punya makan. Jadi bila kita bagi makan orang di masjid, orang yang datang buka puasa kat masjid pun kenalah ada timbang rasa kan? Kena ada hati perasaan bila kita dapat makanan macam tu kan, makanan banyak. Jadi kita makanlah sekadar keperluan kita kan? Jangan membazir. Kalau kita ambil pun ambil setakat keperluan. Jadi saya pun dah 3-4 kali tegur orang yang seduk lauk tu kan. Saya beritahu dengan ni, tengok dalam beberapa hari ni lauk banyak buang kan. Bukan membazir, tapi kadang-kadang orang ni bila dia puasa, perut kita kecil walaupun badan kita besar. Bila puasa, perut kita shrink, kecut, perut kita kecut. Jadi bila perut kecut, angin dah banyak masuk. Bila angin dah banyak masuk, bila kita makan sikit dah, kita minum makan khir tadi tu pun dah, nasi tu dah rasa apa, tadi masa nak makan geram tengok nasi tu kan, rasa macam tak cukup. Ibrahim letak ni, kita mau taruh lagi kita. Tapi banyak pembaziran, makan setengah aja. Jadi nasi dah bercampur dengan lauk dan sebagainya, akhirnya apa jadi? Kita pun tak bawa balik, kita pun tinggal macam tu.
Jadi bertantan nasi dibuang dalam, berkilo-kilo nasi buang dalam tong sampah. Jadi ini satu pembaziran. Jadi saya beritahu 2-3 kali dengan kita budak-budak khidmat ni, letak nasi tu apa, sikit je, letak sikit je. Kalau ikut nafsu, 1 lori kita nak, kan? Kalau ikut nafsu kita nak 1 tan ni lori, kan? Tapi ambil sikit je, makan dulu, lapar, habis, bangun, tambah. Sebab kalau lauk dalam periuk tu, lauk dalam nasi dalam periuk, tangan tak kena, dia tak basi, kan? Dia tak basi. Jadi kita kena selalu fikir macam tu. Bukan kita pihak masjid kedekut, bukan pihak masjid nak bagi kroni, simpan lauk, bungkus dulu. Alhamdulillah sekarang tak ada bungkus-bungkus lagi, kan? Kita bagi makan. Tapi jika lauk itu tidak disentuh, nasi tidak dipegang, lauk tidak disentuh, kalau ada lauk lebih, kita boleh tapau lauk tu, kita boleh apa? Kita boleh bungkus dan bagi semua orang balik makan untuk sahur. Jadi orang yang sedekah makan setiap hari tu, tuan-tuan, dia dapat 2 pahala. Dia dapat bagi pahala bagi orang berbuka puasa, dan dia juga dapat pahala orang makan sahur. Kesian orang bagi belanja ni, tuan-tuan, 3,000, bukan RM3, kan? 3,000. Kadang satu orang tu 3,000 dia bagi, dia sponsor 3,000, bukan sikit amount tu, kan? Kadang-kadang ada orang dia tak mampu, dia kongsi 3 orang 1,000, 3,000 juga, kan? Jadi kita datang makan, kita ada timbang rasa, kan? Orang bagi kita makan. Sebab Nabi kata bulan Ramadan ni adalah bulan kesabaran. Kalau kita ada makanan lebih, bagi pada orang miskin. Jadi bila kita datang makan, pastikan kita ambil setakat keperluan kita. Ambil sikit dulu, kan? Ambil sikit. Kalau tidak, nasi banyak buang, besok bagi, tengok dalam tong. Saya beritahu tuan-tuan, ada 2-3 bulan dulu bila saya pergi Turki, kita pergi makan malam. Lepas sembahyang Isyak, kita pergi makan dekat Izmir, tempat tu, utara Istanbul. Kita pergi makan malam dekat satu restoran. Kita makan kebab, makan daging, makan kambing, makan itu. Malam tu punya makan je 3,000. Malam tu punya makan. Tapi ramailah makan. Tapi mahal lah, kambing dia punya apa semua tu, barang dia mahal, makan dia mahal. Jadi bila kita dah makan, kita balik. Dalam perjalanan balik hotel tu, masa datang kita naik teksi. Jadi bila balik kita kata tak payahlah, kita jalan lah saja nak tengok suasana malam. Sambil kita jalan tu, kita lalu di celah-celah lorong bangunan, macam Paul Street lah tu, macam Paul Street tu kita jalan. Sedang kita jalan waktu malam tu, celah-celah bangunan, tiba-tiba saya tengok ada 3 budak. Satu lebih kurang budak lelaki, 3 orang, adik-beradik. Satu umur macam 10 tahun, satu umur lebih 7 tahun, satu macam 6 tahun, 5 tahun, 3 orang. Abang dia terbalikkan tong sampah tu. Abang dia terbalikkan, belakang tu dia, tong sampah tu belakang restoran. Dia terbalikkan tong sampah tu. Jadi lauk lebih tu, dia 3 orang duduk apa? Dia 3 orang duduk makan lebihan orang buang dalam restoran tu, buang dalam tu. Dia terbalikkan tong sampah tu, 3 orang tu duduk, abang dia bayar, Musliman dia bukan orang kafir, dia orang Islam. Jadi saya beritahu 3-4 kali, saya beritahu dengan pegawai khidmat masjid kita ni, walaupun orang tak bagi kita makan di masjid ni, kita kena gunakan harta orang dengan sebaik mungkin. Saya tengok budak tu, saya pun terperanjat lah. Saya terberhenti, sedih macam anak kita rasa macam anak. Dia terbalikkan tong tu, dia abang dia duk bagi kan dengan adik dia makan. Restoran tu punya lauk lebih.
Jadi keadaan manusia macam ni. Jadi kawan saya tu pun beritahu, dia kata dia pergi Tehran. Dia kata, Haji, dekat Tehran pun macam tu. Dia kata, saya pergi Iran, saya pergi Tehran, kami makan di restoran. Masa makan, kawan saya bagi tahu saya, jangan makan habis. Jangan order makanan tu, jangan kasih habis, tinggal sikit. Jadi dia kata, pasal apa? Dia tunjuk ke dekat luar, dekat belakang, ada orang-orang yang tunggu nak makan. Maknanya dia tunggu dekat luar pintu tu, dia tunggu kita keluar, dia masuk. Jadi sisa-sisa kita kalau ada tu. Jadi budak ni kata, abang kalau makan, abang jangan habiskan lauk abang tinggalkan sikit lah. Kalau tak pun abang order lebih sikit. Abang order lebih sikit, abang makan setengah, lagi 1/3 tu abang tinggal lah, sebab dekat belakang tu, dia kata. Jadi nak beritahu tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan kesabaran. Yang Nabi kata, infakkan harta ni, bagi makan pada orang miskin. Kalau ada 10 lauk. Jadi kita di masjid ni lauk kita. Jadi saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan kan, kita fikir, kita kat masjid ni kita fikir pagi, petang, siang, malam kan. Pak Rashid nak fikir apa nak buat hari ni. Faris daripada pagi sampai malam dia punya WhatsApp tak habis-habis. Itu ini kan, nak kena fikir. Hari ni apa nak masak, hari ni apa dia pokore tak ada lagi, minyak belum ada lagi, air, jus tak cukup lagi, tembikai dah habis. Jadi kita nak kena fikir, nak uruskan. Jadi orang bila datang, saya nasihatkan, ambillah peluang yang ada tu dengan sebaik mungkin. Ambil setakat keperluan kita, dan jangan membazir, jangan rosakkan lauk tu, jangan ikut nafsu kan. Kita ikut nafsu ni, memang nafsu semua nak. Air tu nak, air ni nak, minum aja bawa 5 cawan air. Chai, teh pun nak, mineral pun nak, air sirap pun nak, Roof Afza, Oren, semua kita nak. Tapi bila kita minum, kita hanya minum 1 cawan saja. Lepas tu lain cawan. Innal mubazzirin fi amali syaitan. Jadi kalau lauk itu tidak disentuh, kita dah bagi orang makan sikit-sikit, lapar tambah. Nah Faizal, makan sikit, lapar macam tadi, tambah dia kata kan, bangun, tambah. Jadi kalau lauk lebih ada, kita boleh bungkus, kita pun ambil bawa balik. Siapa nak bawa balik, boleh makan untuk sahur. Jadi orang yang bagi infak makanan ni, dia dapat 2 pahala. 1 pahala bagi orang berbuka puasa, 1 dapat pahala bagi orang makan sahur. Jadi fikirkanlah, fikirkan. Jadi balik kepada keterangan ini, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Ramadan adalah bulan simpati. Ya, ini bulan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Jika 10 jenis juadah disediakan untuk berbuka puasa, maka sekurang-kurangnya 3 atau 4 jenis hendaklah diberikan kepada orang-orang miskin. Sedangkan tuntutan yang sebenar ialah kita sepatutnya memberikan yang lebih baik daripada apa-apa yang diperuntukkan kepada kita. Dan setidak-tidaknya hendaklah memberi kepada orang lain perkara yang sama dengan apa-apa yang ada pada kita. Ringkasnya, setakat mana yang kita mampu, kita hendaklah memberikan sebahagian daripada makanan berbuka dan bersahur kita kepada orang-orang miskin. Para sahabat ridwanullahu ajma'in telah meninggalkan umat ini setelah menunjukkan contoh amali bagi setiap amalan agama secara jelas, sehingga sekarang ini jalan untuk melakukan setiap amalan agama itu terbuka luas. Untuk mengikuti mereka dalam hal yang berkaitan dengan simpati dan ikthar pun memerlukan ketabahan hati. Terdapat ratusan, malah ribuan kisah-kisah mereka, yakni para sahabat, yang apabila kita mendengarnya, kita tidak dapat berkata apa-apa selain kita semua ini terpegun kehairanan. Sebagai contoh, saya tuliskan di sini sebuah kisah. Sayyidina Abu Jam radhiyallahu anhu berkata,
Semasa peperangan Yarmuk, saya telah pergi untuk mencari saudara sepupu saya. Saya telah membawa bersama sebekas air kerana memikirkan kalau beliau masih hidup, bolehlah saya memberikan air dan saya akan membasuh kedua tangan dan mulutnya. Secara kebetulan saya telah menemuinya dalam keadaan terlantar. Saya telah bertanya jika beliau memerlukan air, dan beliau telah memintanya dengan menunjukkan isyarat. Dalam pada itu, seorang sahabat yang tercedera di sebelahnya telah mengerang kesakitan. Sepupu saya itu telah mengisyaratkan kepada saya supaya saya pergi kepadanya sebelum beliau sendiri sempat minum. Saya telah pergi ke sisi sahabat yang kedua itu dan bertanya kepada beliau. Beliau juga dalam kedahagaan dan meminta air. Dalam pada itu pula, seorang yang berada di sebelahnya turut mengerang kesakitan. Sahabat yang kedua itu pun telah mengisyaratkan supaya saya pergi kepada sahabat yang ketiga sebelum beliau sendiri sempat minum air. Tatkala saya tiba di sisi sahabat yang ketiga, dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya mula kembali kepada sahabat yang kedua, beliau juga telah meninggal dunia. Lalu saya pun kembali kepada saudara sepupu saya dan mendapati beliau juga telah meninggal dunia. Inilah sifat i'thar as-salafus salihin kita, iaitu sanggup mengorbankan nyawa walaupun diri sendiri dalam kedahagaan. Tidak rela minum sebelum saudara yang beliau sendiri tidak mengenalinya dapat minum. Radhiyallahu anhum wa ardahum wa razaqana taba'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka, yakni redha kepada para sahabat dan meredhakan mereka dan mengurniakan kepada kita taufik untuk mengikuti para sahabat. Dalam kitab Ruhul Bayan, di dalam kitab Ruhul Bayan terdapat satu hadis yang dipetik dari kitab Al-Jami'us Saghir oleh Al-Imam Suyuti rahmatullah alaih dan Al-Maqasid oleh Al-Imam As-Sakhawi rahmatullah alaih. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sentiasa terdapat dalam kalangan umatku 500 orang wali yang terpilih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa terdapat dalam kalangan umatku 500 wali yang terpilih. 500 orang yang terpilih. 500 wali Allah yang terpilih dan 40 wali abdal. Jadi dalam hadis yang Nabi beritahu sampai hari ini sentiasa ada 500 orang aulia, 500 orang para wali daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat. Sentiasa kekal ada 500 orang aulia, 500 orang yang terpilih. Daripada 500 orang yang terpilih terdapat 40 wali abdal. Dalam 500 orang tu ada 40 wali abdal. Dan dalam 40 wali abdal ni dia mesti ada satu ni. Dia ada satu ni, dikenali sebagai Al-Ghaus. Al-Ghaus. Al-Ghaus ni dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani rahmatullah alaih, para nabi ada 124,000 anbiya. Jadi para wali Allah ni, daripada Allah ciptakan langit dan bumi sampailah kiamat akan ada 124,000 aulia. Daripada 124,000 nabi terdapat lebih kurang 313. Kemudian daripada 313 ni para rasul, para nabi, ada 25
para rasul, para nabi yang Allah sebut dalam Quran. Daripada 25 para rasul Allah sebut dalam Quran ni, ada 5 orang ulul azmi. Jadi begitu juga para aulia. Daripada 500 ni, sentiasa ada 500 aulia para wali ni, dan 40 wali abdal. Dan dalam 40 wali abdal ni, dia mesti ada satu gaus. Setiap zaman ni dia ada gaus dia. Dan gaus ni ada 25 gaus. Gaus ada 25. Dan kata para ulama, 24 gaus telah berlalu. 24 gaus dah pergi dah habis. Tinggal gaus yang terakhir. Jadi antara gaus ni, antara gaus yang disebut adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia dikenali juga dengan gelaran Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani, dia antara gaus. Antara 25 gaus tu, Syekh Abdul Qadir Jilani salah satu daripada gaus tu. Jadi kata para ulama tasawuf, 24 telah berlalu. Tinggal satu gaus lagi. Jadi zaman sekarang ni zaman penantian. Jadi adanya wali 500 orang wali, dan adanya 40 wali abdal. Dan sekarang mereka semua dalam zaman penantian. Menanti apa? Menanti gaus ni. Jadi kita semua ni sedang menunggu. Jadi kalau gaus itu keluar, dia tidak lain melainkan Al-Mahdi Al-Muntazar. Itu zaman penantian. Kita tak tahu bila, wallahu alam. Walaupun orang kata mungkin tahun ni lah, tahun tu lah, dah daripada dulu macam-macam tahun orang cakap kan. Macam-macam tahun dah. Daripada zaman Nasyari Arkam dulu kan, tak keluar-keluar pun kan. Jadi jangan buang masa. Jangan buang masa menanti kan. Dia akan datang. Sampai masa yang Allah kehendaki, dia akan datang. Bila dia datang, wallahu a'lam. Kembalikan urusan tu kepada Allah. Jadi balik kepada riwayat Abdullah ibn Umar ni, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sentiasa terdapat dalam kalangan umatku 500 orang yang terpilih dan 40 wali abdal. Apabila ada sesiapa yang meninggal dunia daripada kalangan mereka, maka terus ada orang lain yang menggantikan tempatnya. Para sahabat radhiyallahu ajma'in bertanya, apakah amalan-amalan mereka yang khusus? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka memaafkan orang-orang yang zalim, berbuat baik walaupun kepada orang yang melakukan kejahatan, dan mereka bersimpati serta berbuat baik terhadap orang ramai dengan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi itu antara kelebihan 500 orang wali, 500 orang aulia, termasuk 40 wali abdal ni. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana dia boleh jadi macam ni? Nabi sebut tentang amalan khususiat mereka ni. Mereka memaafkan orang yang zalim, berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan kepada mereka. Ini yang susahan. Orang buat jahat kat kita nak kena balas, itu bukan senang tu kan. Kita kalau boleh jahat dibalas jahat kan, bukan senang jahat nak balas baik. Dia perlukan kekuatan kerohanian. Jadi para wali Allah ni, dia melakukan, dia berbuat baik walaupun kepada orang yang melakukan kejahatan, dan mereka bersimpati serta berbuat baik terhadap orang ramai dengan rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada mereka. Dia orang ni Allah Ta'ala bagi dia harta, dia belanjakan harta dia laila wa nahara, siang dan malam. Kita tengok dia belanja harta, kita takut kan. Para aulia ni, dia belanja harta, kita takut. Dia akan belanja seluruh harta dia, pagi, siang dan malam. Memang tak tinggal apalah, tak ada savingnya. Dia punya belanja tu memang tak ada simpanan. Kita belanja, tapi simpanan pun ada. Tapi para aulia, dia belanja, dia memang tak ada savingnya. Dia punya tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala tu begitu tinggi. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, jadi kita berhenti takat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung
InsyaAllah besok malam, InsyaAllah lepas maghrib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.